Mudah-mudahan kita semua digolongkan di kalangan orang beriman bertakwa yang sentiasa mengabdikan diri kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Nazir, seterusnya Tuan Imam, Tuan Syakil dan yang lain-lain, Bilal, ahli jawatan kuasa surau, para alim ulama, asatizah yang saya kasihi, seterusnya bapa-bapa dan ibu-ibu dan anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Taala pertemukan kita ya, di subuh hari. Jadi bila subuh-subuh ni kita kena tanya khabar sikit. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat hendaknya ya. Nak datang subuh ni dia agak berat ya. Tetapi yang hadir pada hari ini adalah yang mempunyai kecekalan ya. Dipanggil, kalau yang cekal dalam medsos tu dipanggil keyboard warrior. Ini subuh warrior ya. Pagi-pagi dah sampai ke masjid, sampai di surau ya. Biasalah bila masjid ni dia ada surau, maka sebahagian daripada para jemaah tu dia akan pergi ke surau-surau ya. Jangan risau, sahabat-sahabat kita yang lain tu sekarang ni berada di surau-surau yang lain, dan mereka berada juga pada kondisi untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya pergi lanjut ya, saya first time ni duduk dekat sini. Di sinilah. Duduk di situ adalah beberapa kali untuk makmum. Saya duduk di Taman Pelangi sebenarnya. Ya, nama panjang itulah yang tuan-tuan maklum tu, Nur Irwan bin Osman, orang sana panggil Ustaz Irwan lah. Ya. Diletak je Ustaz tu lah sebab mungkin mengajar itulah kan. Jadi duduk di Taman Pelangi sebenarnya, dah kahwin dah. Sebab pertama kali kita nak ta'aruf. Jadi bila pertama kali jumpa kita ta'aruf. Tuan-tuan senang kalau jumpa yang kuliah ni, dia mudah ya. Ataupun jumpa mana-mana ustaz atau cikgu senang, sampai pencen dipanggil kan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mana tu? Ustaz yang bawa kereta Izora tu. Senang. Kalau yang kat depan ni nak mengapal tu kadang lupa. Jadi kita panggil lah tuan-tuan ni tuan haji, abang, kakak, hajah dan sebagainya. Tak apalah. Ya, mudah-mudahan dengan ta'aruf itu nanti kita dapat bertemu di mana-mana ya, bolehlah kita bertegur sapa ya. Mudah-mudahan tiba-tiba pula ditanya asal di mana, bunyi macam Jawa sikit. Saya asal daripada Banting Selangor lah ya. Kalau Banting ni ada dua, satu lagi di Banting Kelang, satu lagi di Banting di Sabak Bernam ya. Ada dua. Jadi saya Banting Selangor dekat sana. Biasa orang pergi Banting ni dia beli keripik ya. Pergi Banting sana dia pergi ke Murid. Itulah kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai motivasi kepada kita semua pada pagi ini, alhamdulillah. Malam tadi kita berhimpun melaksanakan solat fardu isya. Alhamdulillah. Pagi ini kita hadir untuk solat fardu subuh berjamaah. Bagi yang hadir solat subuh berjamaah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam sebuah hadis yang maksudnya sesiapa yang solat isyak secara berjamaah seumpama dia solat ya, seumpama dia solat separuh malam. Isyak malam tadi itu seumpamanya dia telah solat daripada separuh malam, dan sesiapa pula yang solat subuh berjamaah seumpamanya dia telah solat sepanjang malam ya. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kepada kita ya, dengan apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim ini ya, kita mendapat antara kelebihan nak bangun malam ya, insya-Allah semua kita yakin sekarang ni solat subuh dah lewat pukul 6 ya, maka pukul 5 tu dia dah bangun ya. Orang katalah kalau dah 50-an ni susah dah nak tidur dah. Pagi tu dah bangun dah ustaz, susah ustaz. Pagi tu dah bangun dah. Jadi pagi tu nak buat apa? Ya, pagi tu nak buat apa? Maka diajarlah kepada kita untuk bangun solat sunat tahajud ya. Kemudian ada orang tambah selepas dia berwuduk, dia solat sunat wuduk dan sebagainya. Maka setiap orang daripada kita itu mengisi ruangan masa itu daripada pagi untuk mendapatkan rahmat dan barakah
serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadir pada pagi ini salat subuh. Kemudian pula hadir pagi ini untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir dalam masjid ini. Dalam surah Taubah ayat 18 disebutkan yang maksudnya hanya saja yang layak untuk memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat. Maka serta mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk. Sebabnya kita ni nak mencarikan, kata orang, dunia itu sebagai tanaman ladang untuk kita menuai di akhirat nanti. Semua di kalangan kita ni nak mendapat buku catatan amalannya daripada tangan kanan. Na'udzubillah, kita tidak mahu mengambil buku catatan kita daripada tangan kiri ataupun daripada belakang. Maka kita inginkan sesuatu hadiah yang terbaik semasa kita berada di dunia ini. Tuan-tuan, yang ketiga pula, tuan-tuan sekarang berada di dalam majlis ilmu. Dah solat subuh, kemudian memakmurkan rumah Allah, kemudian pula berada pada majlis ilmu. Dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Mudah-mudahan. Hadis ini panjang, saya ambil yang sedikit lah. Jadi mudah-mudahan dengan kelebihan-kelebihan yang ada, yang dapat ini memberikan sedikit motivasi kepada kita semua yang hadir pada pagi ini untuk terus mengisi ruang masa yang ada, kerana manusia ini lalai dalam bab masa. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi kecualilah mereka-mereka yang beramal soleh, yang berpesan-pesan kepada kebaikan, yang berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi pada pagi ini kita santai-santai, kita nak berkongsi. Inilah pagi kan tuan-tuan, selain daripada mencari roti canai, kita nak mencari juga makanan rohani, dalaman. Jadi kita pagi ini kita isilah sedikit yang dikatakan sebagai kuliah subuh ataupun tazkirah pagi. Jadi apa-apa perkongsian yang saya ingin kongsikan pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan akan dimanfaatkan dan memberi manfaat kepada semua. Jadi kalau hari ini memang ada kuliah subuh ke macam mana Ustaz Zakir? Memang adalah biasalah. Kuliah subuh Sabtu Ahad. Isnin sampai Jumaat tak ada. Biasalah Ustaz, siapa nak kuliah subuh Isnin ke Jumaat tak? Tak apalah tuan-tuan, mudah-mudahan kita berada di mana-mana, kita mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil duduk, sambil duduk, sambil dengan tazkirah, sambil dengan kuliah, sambil dalam hatinya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dua kalimah yang ringan di bibir, berat timbangannya, dan dikasihi, disukai oleh Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kalimah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringan je di bibir, tapi nak buat itu sesuatu yang berat. Tetapi ingat, walaupun ringan tetapi timbangannya berat di akhirat nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan sedikit introduction itu memberikan kita satu perasaan bersungguh dan juga motivasi untuk terus hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita melaksanakan solat berjamaah dan juga bersama-sama hadir dalam kuliah maghrib, dalam majlis ilmu, kuliah subuh dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini saya nak bawa tajuk sifat-sifat muslim, tajuk umum.
Haji Ambali begitu tajuk umum. Jadi saya ambil lah yang berkaitan dengan sifat-sifat muslim yang saya ambil daripada kitab Apa Ertinya Saya Menganut Islam. Kat sini ada belum? Saya bawa kitab ini, Apa Artinya Saya Menganut Islam, dan antara yang disebutkan di dalamnya ialah sifat-sifat muslim. Dalam buku ini diceritakan kepada kita apa artinya kita menganut Islam jika akidah kita jauh tersimpang. Apakah artinya kita menurut kita ini apakah artinya kita menganut Islam jika ibadah kita tidak diatur dengan keadaan ibadah yang sebenar? Dan apakah artinya saya menganut Islam jika akhlak kita tidak diatur berdasarkan kepada sifat-sifat yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang pertama adalah sifat wara'. Sifat wara' ni kita boleh ertikan antara lain ialah hendaklah seseorang itu berjaga-jaga. Kita semua ni hendaklah berjaga-jaga daripada jatuh kepada perkara yang haram dan berhati-hati daripada melakukan perkara yang syubhah. Perbuatan ini bagi mematuhi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Biasa kita dengar ni, yang haram sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Dan antara keduanya itu terdapat yang disebutkan sebagai syubhah, samar-samar, perkara yang samar-samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Faman ittaqa syubhat, maka sesiapa yang berjaga-jaga dengan perkara syubhat, istabra'a li dinihi wa 'irdihi, dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, dia bakal terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fi, sebagaimana pengembala yang mengembalakan haiwan gembalanya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya. Ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuh. Yang saya baca sebelum tadi maksudnya, ketahuilah maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki kawasan larangan, dan kawasan larangan Allah adalah perkara yang dia haramkan. Ada kalau digambarkan di sini dalam kalaulah kita mengembala kambing tu kan, disebutkan kalaulah ada kawasan-kawasan larangan tu, kita cakap jangan masuk kawasan larangan tersebut. Kalau bermain di tepi-tepi itu, satu masa nanti dah terlalu main, dia akan termasuk ke dalam kawasan tersebut. Begitu juga dalam undang-undang ini ada halal dan haram jelas, ada yang jelas dengan dalil qat'i, yang halal ini, yang haram ini, maka antaranya itu bukan halam, bukan, antaranya itulah syubhah, yang mana kita hendaklah mengelakkan daripada perkara-perkara tersebut. Kita jaga yang halal, kita dah tahu dah pasti. Maka kalau kita selalu berada di tengah-tengah ni perkara yang syubhah ini, takut-takut kita termasuk di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasadu kullu illa wahyal qalb. Ketahuilah bahawasanya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, maka jika baik keadaannya maka baiklah seluruh tubuh ini, jika buruk keadaannya maka buruklah seluruh badan. Ketahuilah bahawasanya itulah merupakan hati, ini hati manusia. Kalau orang tu baik hati, kita sebut apa? Bagus, dia ni baik hati. Orang yang tak baik hati, lawannya apa? Busuk hati. Yang tak puas hati dengan orang, apa dia? Sakit hati. Lagi apa? Semua berkaitan dengan hati. Tuan-tuan berkorban, dapat makan hati. Apa lagi? Banyak lagi lah. Itu berkaitan dengan hati. Orang pun cakap ini hati dia tak bagus ni, tengoklah perangai dia kan. Sebab disebutkan
dalam hadis ini, kalaulah hati itu baik, insya-Allah ya, dalam keadaan ibadahnya, dalam keadaan akidahnya, dalam keadaan akhlaknya akan dipimpin dengan jalan yang terbaik ya. Itu sebab kita sentiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik ya. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan dan dalam agama. Doa, hari-hari kena doa ni, sebab kita hati kita berbolak-balik ya, flip flop. Tu ayat sekarang lah ya, berbolak-balik ya. Jadi kita kena ada suatu usaha untuk mendapatkan ketenangan di dalam hati. Tuan-tuan duduk dalam kuliah tenang, relax kan. Jangan gusar-gusar, relax. Tak lama pun bunyi je syuruk, nanti kita biarlah kan. Biasa syuruk habis kan. Syuruk habis. Lepas tu minum. Minum santai, duduk dengan kawan kan. Minum balik kan, pergi pasar beli sayur. Hati mau baik, orang katalah hati mau baik, cerita dengan orang kan, bagus, sembang-sembang, santai, relax. Kita nak jumpa haji mana tak datang, haji balik kampung, jumpa cucu. Okey, hari ni tak ada haji besok tanya mana haji lagi, balik kampung. Siap balik kampung je kan. Sekali-sekali minum dengan kawan. Kita nak jumpa bila lagi kan. Sebab ada setengah orang tu bila dia nak beli rumah, dia cari yang dekat dengan masjid, dengan surau. Sebab itulah tempat pertemuan dia ya, tempat pertemuan orang Islam ya. Bila subuh, maghrib, asar, isyak, jumpa, tanya duduk mana duduk taman ni. Oh alhamdulillah. Kadang-kadang tu kita jumpa dekat kedai basuh kita, duduk sebelah-sebelah kan. Duduk mana? Taman ni. Oh tak pernah nampak pun, dia tanya kita, tak pernah nampak pun. Kita pun tanya, tak pernah nampak aku kat surau pun, kata kan. Relax, buat tenang Jangan kita nak menilai orang pada keadaan kita tidak mengetahui keadaan sebenar. Satu masa kita tak tahu, dialah yang lebih terbaik daripada kita. Kena jaga hati. Adapun peringkat tertinggi bagi sifat wara' ini yang tadi kita sebutkan hati itu, maka sifat yang tertinggi dalam sifat wara' sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hazaran mimma bihi ba's. Seseorang hamba itu tidak akan mencapai darjat orang yang benar-benar bertakwa sehinggalah dia meninggalkan perkara yang asalnya tidaklah memberikan apa-apa kesalahan. Ini ranking tertinggi. Pada asalnya dia biasa-biasa je, makro. Kalau segi hukumnya pada asalnya dia tak tahu itu macam biasa je lah, ni kesalahan biasa je lah. Tetapi dia tidak melaksanakan ataupun dia tidak membuat perkara tersebut, dan dia meninggalkan perkara tersebut sebagai langkah berjaga-jaga daripada terjatuh ke dalam sesuatu perkara yang merupakan suatu kesalahan. Itulah yang ranking yang paling tinggi ya. Oh saya nak buat begini ini haram ni, ini tak boleh ni, ada pendapat mengatakan tak boleh ni, tak apalah, aku carilah nanti dalil yang membolehkan ya. Dia nak cari juga, sebab biasalah bila orang tanya kepada kita kan, ustaz nak tanya lah, apakah hukum ini kan, tak boleh kata. Ya ke tak boleh? Saya ada dengar kata boleh lah. Sebab orang bertanya ni kadang-kadang dia dah ada jawapan. Kalau kena jawapan dengan dia, cantik. Kalau tak kena tu, ustaz ni tak bagus lah, kata kan. Ustaz kena open minded, kata kan. Contoh kadang-kadang tu jawapan tu tak kena dengan kita, maka kita nak cari jawapan yang baik. Jadi ranking tertinggi dalam kita meletakkan darjat seseorang yang bertakwa itu ya, untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang asalnya tiada apa-apa kesalahan. Takut kita berjaga-jaga daripada terjerumus ya, ke dalam kesalahan ataupun sesuatu perkara yang memudaratkan. Elakkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, menjaga pandangan. Sifat muslim yang kedua ialah menjaga pandangan. Sebab mata kita ni ya, dia kalau kita tak nak tengok, kita boleh tutup. Allah Ta'ala cipta tak nak tengok, dia boleh tutup mata, tak ada masalah, sebab kita tak nak tengok ya. Jangan pula kita menjaga mata, astaghfirullahalazim, ya Allah kenapa lah ya Allah kan. Dia gunakan pula, dia boleh guna tangan tapi dia boleh tengok pula tutup Kalau tuan-tuan mengantuk pagi-pagi, tutup je mata, tak ada masalah, sebab telinga dengar. Tutup, dengar kuliah tak apa, tak ada masalah.
Hendaklah dia menundukkan pandangan daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya melihat kepada perkara tersebut boleh membangkitkan syahwat dan menarik sedikit demi sedikit pelakunya untuk jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Oleh sebab itu Al-Quran berpesan supaya berjaga-jaga daripada pandangan yang berlebih-lebihan. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka daripada memandang kepada perkara yang dilarang. Surah An-Nur ayat 30. Wahai lelaki yang beriman, tundukkan pandanganmu. Bila nampak sesuatu perkara yang maksiat, tundukkan pandangan. Jangan dilihat, jangan ditengok. Dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazaratu sahmun min sihami iblis. Pandangan kepada sesuatu ataupun perkara-perkara yang diharamkan itu merupakan satu pandangan daripada panahan-panahan iblis. Jadi kita nak menjaga. Duk ceritanya kat sini ialah menundukkan pandangan, bermakna ia berkaitan dengan mata. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ni mata dua. Dua-dua mata tak nak tengok kena tutup. Kadang-kadang sebelah mata boleh buka. Sebelah mata tu boleh buka. Itu sebab ada pula yang namanya sakit mata. Sakit mata ni bukan masalah mata tu sakit sebab tengok maksiat. Kadang-kadang kalau orang lama-lama kan, mata-matanya tu dia ada macam apa mungkin bengkak macam tu kan. Ini mesti mengintai orang ni kan. Allah Subhanahu wa taala menjaga aib manusia. Kalaulah kita buat kesalahan-kesalahan, ada titik hitam di hati, tapi bagaimana kalau kata kesalahan mata ada titik merah di mata? Allahumma salli ala Muhammad kan. Bila nak ditunjukkan aib itulah. Tapi Allah Ta'ala menjaga. Bila kita melihat perkara yang haram, jikalah adalah kata orang titik merah ke nampak, tengok awak ni titik merah ni banyaklah kat mata ni, dosa banyak benar lah, awak tengok apa kan. Ialah kalau nak ditunjukkan Ada orang tanya kenapa jalan sengit, ini mesti banyak dosa. Tak, Allah Ta'ala dia tidak meletakkan kita dalam keadaan demikian. Mata kita dalam keadaan mana Allah Ta'ala pun bagi kita nampak lihat. Cuma kadang-kadang yang ada tu dia rabun jauh dia tak nampak, rabun dekat tu biasalah, tu keadaan penyakit. Banyak minum, banyak makan ubat kencing manis, orang kata kadang-kadang kabur dan sebagainya, itu datanglah penyakit-penyakit dan sebahagiannya. Tetapi apa yang paling penting, bagaimana Allah Ta'ala nak menjaga kita daripada perkara-perkara dan melihat kepada perkara-perkara yang haram. Dan juga disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri kalian, ataupun kalian memilih untuk Allah menghijab serta menggelapkan wajah kalian. Jaga, dia kata, jaga dan tundukkan pandangan kita. Nak ke kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu diberikan pilihan, nak ke Allah menghijab serta menggelapkan wajah kalian, sehingga kan orang nampak kita ni orang banyak buat maksiat, Allah Ta'ala menggelapkan wajahnya, Allah Ta'ala menyebabkan kita ni tak nampak, sampai tak nampak. Waktu itu barulah kita sedar bagaimana yang katanya nikmat mata yang Allah Ta'ala berikan itu untuk diberikan dan digunakan untuk kegunaan, manfaat dan kebaikan, bukan kepada kemaksiatan. Yang ketiga, menjaga lidah. Macam mana nak jaga lidah? Gosok gigi, Ustaz. Itu menjaga gigi dia, gosok lidah. Itu dari segi fizikalnya. Hendaklah dia menjaga lidah daripada percakapan yang berlebih-lebihan, kata-kata yang keji, lafaz serta ungkapan yang buruk, segala ucapan yang sia-sia, mengumpat dan menfitnah. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah menyatakan, ketahuilah olehmu, sepatutnya bagi setiap mukallaf adalah dia menjaga lidahnya daripada semua percakapan, kecuali percakapan yang terzahir padanya kepentingan. Apabila sama sahaja kebaikan yang akan diperolehinya sama ada dengan dia bercakap atau diam, maka sunnahnya hendaklah dia menahankan diri daripada bercakap. Apabila sama saja kebaikan yang akan diperoleh sama ada dia bercakap ataupun diam, maka sunnahnya hendaklah dia menahan diri daripada bercakap.
Kerana percakapan yang harus boleh mengheret seseorang kepada percakapan yang haram ataupun makruh. Perkara demikian banyak berlaku pada kebiasaannya, keselamatan daripadanya tidak dapat ditukar ganti dengan sesuatu pun. Bila kita bercakap, kalaulah kita takut percakapan kita itu lebih membawa kemudaratan, diam. Takut-takut kita bercakap tu orang lain sakit hati. Takut-takut yang kita cakap itu adalah fitnah. Takut-takut yang kita cakap itu adalah kejian. Kita tak tahu, bagi kita seronok lah bercakap. Tapi orang sekarang ni dia kurang bercakap. Dia bercakap melalui WhatsApp, dia menulis guna tangan. Dia tak guna mulut, dia guna tangan. Jadi itu yang namakan keyboard warrior. Tak kira lah kita suka share, kita suka menulis perkara-perkara yang membawa kepada kemudaratan, yang membawa kepada fitnah. Maka itu sebab dalam surah Yasin kita selalu baca al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka pada hari kiamat nanti akan dimeterai, mulut ni akan ditutup, tak boleh bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, maka akan berkatalah tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu dengan apa yang kamu kerjakan. Mulut tak boleh sembang lagi waktu tu dah. Maka tangan dan kaki akan menjadi saksi. Tangan kau buat apa waktu tu? Oh, tangan inilah yang memberikan sedekah bantuan, tangan inilah yang memberikan pertolongan, kaki inilah yang membawa aku ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kaki inilah yang membantu manusia-manusia yang lain. Maka itulah yang akan dipersaksikan. Waktu itu lidah buat apa? Waktu itu dia diam, tak boleh cakap pula. Kat dunia tak masalah, sebab mulut ni boleh bercakap. Mulut ni memang untuk bercakap. Itu sebab mulut ni satu. Kalau mulut dua lah, kita nak letak mana lagi tuan-tuan? Satu lagi kan? Letak atas ni, satu makan, satu bercakap, tak boleh, tak comel kan? Maka Allah Ta'ala letak mulut ni satu, ada lidah. Kalau tak ada lidah, boleh bercakap. Cuba tuan-tuan, lidah tu kan gulung, cuba bercakap. Lidah tu tak boleh. Maka disebutkan dalam hadis yang sangat banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahawasanya lidah mampu menarik tuannya ke arah keburukan dan bala bencana. Antaranya ialah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim, dan tidaklah seseorang itu tersungkur ke neraka dengan dihirikkan wajah mereka ke bumi, melainkan dengan sebab buruknya lidah mereka. Kemudian dalam hadis yang lain, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil bazi, bukanlah orang yang beriman itu seorang pencerca, bukan pelaknat, dan bukan seorang yang memuturkan kalam atau melakukan perkara-perkara yang keji lagi buruk. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, man kathura kalamuhu kathura saqtuh, wa man kathura saqtuhu kathurat zunubuh, wa man kathurat zunubuhu kanatin naru awlami. Siapa yang banyak bicaranya, dia banyak bicaranya, banyaklah silapnya. Orang yang banyak bicaranya, banyak silapnya. Makin banyak dia bercakap, makin banyak dia berbohong, makin banyak silapnya. Maka siapa yang banyak silapnya, banyak dosanya. Siapa banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama untuk dirinya. Ada orang dia suka sembang, dia suka sembang. Tak apalah, sembang tak rasa biasalah kan, sembang. Tapi kita berjaga-jaga dalam keadaan sembang itu, agar kita menjaga lidah kita tidak menyebutkan perkara-perkara yang berdosa, perkara-perkara yang fitnah, perkara-perkara yang menzalimi orang lain, dan juga perkataan-perkataan yang boleh membawa kepada keburukan. Kerana jelas amaran-amaran yang disebutkan ini, bagaimana balasan mereka yang bercakap ataupun berbicara dengan banyak silapnya, maka banyak dosanya akan ditempatkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dia ada 20 tuan-tuan. Tuan-tuan nak berapa ini? Baik. Nanti kalau dah sampai masanya nanti, yang kat belakang tu tunjuk macam ni. Ya, Ustaz. Jadi saya fahamlah. Kita tak tahu kan keadaan kan. Kita tahu situasi. Baik, yang keempat ialah yang disebutkan sebagai malu. Ada orang setengah tu dia malu, ada seorang
ada seseorang tak tahu malu, maka hendaklah dia bersikap malu dalam semua keadaannya tanpa menghalangnya daripada berani menyatakan kebenaran. Dalam kebenaran dia tidak disebutkan malu. Maka antara yang menunjukkan sifat malu ialah tidak masuk campur dalam urusan orang lain. Bukan kita tak masuk campur orang lain tu, kita antaranya ialah sifat malu itu. Menundukkan pandangan, berlemah lembut, tidak mengangkat suara, berpada dengan apa yang ada dan sifat-sifat seumpamanya. Sesungguhnya diriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada seorang wanita yang berada dalam kain kerudungnya, dalam pakaian tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iman itu 70 lebih atau 60 lebih cabangnya. Paling afdal ialah ungkapan mengesakan Allah Ta'ala, dan yang paling rendah ialah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dalam perjalanan. Malu itu merupakan satu cabang daripada keimanan. Yang paling tinggi ialah mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang paling afdal, paling afdal dalam cabang iman itu. Yang paling rendah mengalihkan sesuatu di jalanan. Nampak kayu, alihkan, itu selemah-lemah iman itu. Maksudnya dia ambil kayu, ataupun apa-apa yang menghalang, dia bawa ke tepi. Dan malu itu merupakan salah satu cabang daripada keimanan. Biasa kita bila sebutkan malu ini, dia melibatkan perempuan. Malu lah tu, diam tu malu lah tu. Maka kita pun kena ada perasaan malu itu. Para ulama telah menjelaskan tentang hakikat sifat malu ini. Hakikat malu ialah satu akhlak yang membangkitkan rasa untuk meninggalkan perbuatan buruk dan menghalang diri daripada cuai melaksanakan hak orang yang berhak mendapatkan haknya itu. Jadi bila kita ada satu yang katanya sifat malu itu, kita akan rasa untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara maksiat dan yang sewaktu dengannya. Dan dalam waktu yang sama, bila kita malu ini, kita akan meletakkan hak orang lain itu untuk mendapatkan haknya. Dan yang kelima, berlembut dan bersabar. Ini sesuatu yang perlukan kepada komitmen yang tinggi. Sifat yang paling utama yang penting dimiliki oleh seseorang Muslim ialah kesabaran dan kelembutan. Dalam surah Al-As yang saya sebutkan tadi pun berpesan-pesan kepada kesabaran. Sabar ji, sabar. Kalau orang pergi umrah tu kan, antara yang ataupun pergi haji, antara yang dipesan kepada kawan-kawan, kat sana kau kena sabar kan. Jangan tak sabar, mulut tu jaga, betul tak? Bila orang nak pergi Mekah tu kan, bila nak pergi ke sana ni, biasa orang akan cakap sabar, jangan cakap macam-macam, betul tak? Sebab saya ada bawa, bila pergi umrah tu kan, ada jemaah tu dia merokok tau, kat hotel dia merokok. Sampai satu sempadan, kalau tuan-tuan pergi tu, ada yang tile putih tu, dataran tu kan, kat situ dia dah buang dah. Kenapa bang? Ini tanah, ini kawasan dah masuk masjid, kita kena jaga, kita kena malu dengan Allah. Masya Allah, hebat. Waktu tu lah dia cerita kan, dengan dia, bagus. Nak ceritakan waktu itu kelembutan dia, dalam keadaan diingat pesanan. Bila kat sana orang cakap bila makan tak okey kan, sabar. Jangan cakap kang terus tak ada selera ni kan, kebiasaannya. Bila pula betul, bila orang cakap kata ini makanan tak sedap lah, hilang selera dia, langsung tak mau makan. Kemudian kat sana bila nampak pula binatang pula kan, contoh kucing kan, jangan dia tendang, dia pun ingat sabar, jangan tendang. Dia tak tendang kan, kalau tendang kaki malam sakit, dia kata orang ni, ceritalah kan. Jadi bila dekat kita berada di Mekah ataupun Madinah, dekat sana boleh kita jaga semua ni. Itu tempat, nak cerita tempat yang barakah itu, bila kita sampai kita tak buat perkara-perkara yang disebutkan tadi, malu, kita pun malu. Sehingga kan orang Malaysia ni antara yang mempunyai sifat toleransi yang tinggi, sifat yang baik hati. Kalau nak minta derma ni, mintalah kat orang Malaysia. Baik hati, orang Malaysia ni baik hati. Kalau kat sekitar kita ni kan, kita tak boleh nampak orang nak ada tabung, kita pun masukkan. Alhamdulillah, dia lembut hatinya. Orang Malaysia ni lembut hatinya. Kita nak suruh
nak suruh orang kalau ada duduk sebelah kita kan, kita cakap suruh duduk sana, kita berlembut je kan. Bila sampai sana pun kita pun nak suruh orang pun kita tak tahu kan, macam mana aku nak cakap agak tak tahu kan. Kalau salah pergi ke hotel tahulah ihdinas siratal mustaqim kan. Tapi kalau lah nak suruh orang bergerak ni macam mana ni kan. Kita ni orang yang lembut. Haji hajah kat sana, haji hajah kan, haji hajah ngesor tun kan, kita jaga kan, macam Arab kan. Kita bantai je kan. Rupanya disuruh ngesot sikit lah ya? Sebab hati kita lembut. Dan dia kata bekerja untuk Islam dipastikan dipenuhi dengan perkara yang disukai. Jalan dakwah dikelilingi dengan pelbagai kepayahan, maka kesakitan, kekerasan, tomahan, ejekan, hinaan, kesemuanya merupakan halangan yang akan memenuhi perjalanan dakwah seorang yang bekerja untuk agama ini. Semua kita ni adalah pendakwah, bukan ceritanya saya seorang ni dah. Tuan-tuan keluar sebagai seorang bapa, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bos, maka dia ada di dalam dia menjadi bos dalam sebuah kedai, maka dia peringatkan kepada apa yang disebutkan tadi, wahai pekerja-pekerjaku, wahai staf-stafku, semalam saya ikut kuliah subuh ya? Antara perkara yang disebutkan, jagalah pandangan kamu, jagalah lidah kamu, jagalah hati kamu, malu, jagalah perasaan, dan berlembut dan bersabar. Maka setiap kita ini pendakwah. Maka disebutkan itu. Walaupun demikian, dia kata banyak halangan yang akan dipenuhi bagi seseorang yang bekerja untuk agama. Semuanya penuh dengan perkara yang boleh melunturkan semangat mereka, melumpuhkan dan juga memalingkan mereka untuk mereka menyampaikan Islam itu. Maka di sini dijelaskan bahawasanya tugasan kita semua adalah tugasan yang paling sukar, dan dia bertanggungjawab untuk memikul bebanan dakwah untuk dibawa kepada orang ramai, bahkan kepada seluruh manusia. Maka dengan sifat-sifat itulah ya, dengan sifat lemah lembut ini dan sifat sabar ini akan menjadikan seseorang itu tidak beremosi, akan menjadikan seseorang itu lebih lembut, tenang jiwanya, menjadikan seseorang itu lebih tidak mudah tersinggung, tidak mudah melatah Dan apabila kita mempunyai sifat yang namanya lemah lembut dan sabar ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus meniupkan dorongan-dorongan untuk kita menghiasi kehidupan kita dengan sifat sabar Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dalam pada itu ingatlah, orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang terhadapnya, sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang payah untuk dilakukan. Surah Asy-Syura ayat 43. Nak maafkan ya, dan juga nak bersabar itu sesuatu yang payah. Abang Ali, maafkanlah dia, Abang Ali. Saya dah maafkan dia, Ustaz. Tapi kalau saya jumpa dia, tetap maafkan. Kan? Kalau kita maafkan kan, maafkanlah dia. Saya dah maafkan dah, tapi kalau ada dekat sini, kena dia, tetap maafkan. Maka disebut ini dalam surah Asy-Syura ayat 43. Sabar dan juga kita nak memaafkan kesalahan orang lain itu sesuatu yang perkara yang payah untuk dilakukan. Ya. Tetapi bagaimana tadi cerita tempat Mekah, Madinah. Tapi bagaimana kondisi kita berada pada bulan Ramadan? Cukup terbaik. Bila sampai bulan Ramadan, ya, bagaimana kita menjaga mata kita, lidah kita, hati kita, sabar kita, kan? Bila dekat traffic light orang lapar, kan, megah pula kereta depan tak jalan, baru nak hon, bulan Ramadan sabar. Bulan lain hon. Contoh nak cerita dalam kehidupan seharian, ya. Maka dalam bulan puasa pula ni cerita bulan bagaimana kita nak menjaga mata kita, ya. Jangan tengok sebab aku ni nak dapat darjat puasa khusus, nak dapat ranking yang tertinggi, bukan nak dapat lapar dan dahaga je. Maka dia menjaga. Bagaimana kehebatan kita pula menjaga lidah, jangan bercakap sesungguhnya aku sedang berpuasa. Bagaimana kita nak mengangkatkan kalimah-kalimah Allah pada setiap hari kita baca Al-Quran pada bulan Ramadan, hebat, ya. Kerana bulan itu kita yakin dengan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Begitu juga yang kita kena terapkan dalam kehidupan seharian. Maka kita berada pada bulan Muharram ni, tahun baru 1445 Hijrah. Ya, apa azam baru tuan-tuan? Dah ada dah. Dah ada, bagus. Azam saya ialah untuk menyelesaikan azam yang lalu. Adalah tu yang tak selesai kan. Jadi kita meletakkan satu, jangan ambil banyak-banyak tuan-tuan. Ambil satu yang kita buat secara istiqamah. Tahun ni aku nak buat apa? Tahun ni nak baca Quran pada setiap pagi 1 lembar Al-Quran. Lepas subuh nak baca 1 muka surat. Ambil satu je. Ya, jangan lepas tu nak apa? Saya ada 60 azam baru saya nak buat. Bawa tenang. Ya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekadar itu untuk perkongsian pagi ini, santai-santai tuan-tuan. Ya, insya-Allah saya bawa hari ini ada 4 saja yang berkaitan dengan perkara-perkara ataupun sifat-sifat muslim yang disebutkan. Jadi banyak lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita rahmat dan barakahnya serta keredaannya, kerana kita mohonkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita bertemu di syurga nanti. Dengan amalan-amalan yang kita buat, teruskan dengan amalan, tetapi kalau amalan itu dengan sifat untuk untuk kita riak dan juga menunjuk-nunjuk, na'udzubillah min zalik, takut-takut amalan itu nanti tidak akan dihisap sebagai suatu amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya mohon maaf kepada para hadirin hadirat, para jemaah semua, jika apa yang saya sampaikan pada pagi ini kurang menepati cita rasa tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat. Kalau ada yang kurang itu saya mohon maaf, dan sesungguhnya yang lebih itu dan kelebihan itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan ruang untuk bertemu lagi pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.